Dengan sains saya boleh buat belon ini kembang dengan sendirinya. Saya juga mampu membuatkan api terapung. Dan dengan hanya sains saya boleh memegang api yang panas. Tapi saya tidak berhenti di situ. Kerana hari ini kita akan uji level 1 hingga 5 eksperimen sains. Objektif di akhir video ini bukan sahaja tahu cara buat eksperimen ini, tapi macam mana eksperimen ini berjaya. Mula dengan level 1. Kita akan buat belon ini kembang sendiri. Isi belon dengan baking soda. Ini. Lihat yang baking soda tertumpah tadi, tidak apa, nanti kita bersihkan. Ikat belon tersebut di botol berisi cuka dan terbalikan belon. Lihat, ia kembang dengan sendiri. Ini berlaku kerana baking soda campur dengan cuka menghasilkan gas karbon dioksida yang kembangkan belon tersebut. Magic. Tengok. Terus ke level 2. Tahukah kamu kita boleh buat permainan belon kembang? Cara dia gunting sarung tangan plastik dan masukkan cuka. Isi belon dengan baking soda. Masukkan bahagian ini ke dalam belon dan ikatnya. Kemudian ketuknya, ia akan mengembang seperti ikan buntal. Ia berlaku kerana reaksi cuka dan baking soda itu. Eksperimen seterusnya. Kamu percayakah kalau saya cakap saya boleh jadikan belon ini kebal? Ini belon biasa. Dan ini paku tekan. Letak di bawah. Kamu rasa ia akan meletup? Mari kita coba. Wih, tidak meletup. Wih, kebal sudah nih. Maksud saya. Ia memang dijangkakan akan meletup. Tapi jika kita letak banyak paku tekan. Bismillah. Tengok. Belon ini tidak meletup. Dari tepi pula. Tidak meletup belon tu. Kita boleh letak belon ni. Kemudian letak benda berat. Ia masih tidak meletup. Belon ni telah pun jadi kebal. Penerangannya adalah ringkas sahaja. Jika hanya satu pin, tekanan tertumpu pada satu titik ni sahaja. Tapi jika kita letak beberapa pin di bawah, tekanan tersebut terbahagi kepada kesemua pin yang ada di bawah. Dan setiap satunya tidak mempunyai tekanan yang cukup untuk meletupkan belon itu. Ini yang menyebabkan ada sesetengah orang boleh berjalan di atas paku tekan yang banyak. Terus ke level seterusnya. Eksperimen ini bahaya, jadi jangan kamu buat di rumah. Ia dipanggil tangan berapi. Eksperimen seterusnya hanya melibatkan hand sanitizer. Saya tahu kamu ada banyak di rumah, tapi jangan buat ini di rumah kerana ia sangat bahaya. Ia dikenali sebagai tangan api. Jadi untuk kamu senang nampak, saya akan tutup lampu ini. Gelap betul nih. Tuang hand sanitizer. Kemudian ratakan dengan tangan dan sedia. Basahkan tangan dengan sedikit air. Salut tangan dengan hand sanitizer. Sedia. Eksperimen seterusnya. Level ini kita cuba apungkan api. Gunakan mancis tanpa besinya. Kemudian celup dakwat pen ke tempat keluar api mancis. Kita telah berjaya mengapungkan api. Ini kerana dakwat yang dibakar akan menghasilkan api ultra ungu yang susah dilihat oleh mata kasar manusia. Seperti yang kamu lihat, api ini masih panas seperti biasa. Ia boleh membakar apa-apa objek. Tengok, api dia terapung. Wih, mantaplah. Tengok, kuasa api saya. Level seterusnya. Eksperimen tangan api yang lebih besar. Ambil bekas berisi dengan air, kemudian isikan dengan sabun cuci piring, gaul-gaul dan kita masukkan gas yang mudah terbakar, iaitu gas butane. Jangan buat ini di rumah kerana ia berisiko. Dan sedia. Apinya kecil, kita cuba sekali lagi. Sabun bertujuan untuk menghasilkan buih yang boleh kita pegang. Gas butane adalah untuk proses pembakaran. Campuran buih sabun dan gas butane akan menghasilkan buih yang boleh dipegang dan senang terbakar. Kita masih perlu berhati-hati kerana eksperimen ini melibatkan api.
Apa yang kamu lihat tadi adalah 5 eksperimen yang menunjukkan kehebatan sains. Dalam sains kita boleh meneroka, bereksperimen dan belajar melalui eksperimen yang kita buat tu. Jadi, jangan kamu berhenti untuk meneroka, bereksperimen dan belajar tentang sains kerana ia sangat menarik dan memberi manfaat kepada kita semua. Itu sahaja untuk video kali ini. Nantikan video seterusnya. Bye.